Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ini kita nak cerita tentang satu insiden besar yang berlaku di penghujung tahun sebelum kita berangkat ke 2023. Tahun lepas, tak adalah tahun lepas sangat, dia beberapa hari je, dah seminggu lebih aku rasa kan. Benda ni jadi 2 minggu lebih. And benda ni pun terjadi lebih kurang 9 hari sebelum sambutan hari Natal, Christmas lah kan. So ini adalah bencana yang orang kata apa, menunggu ceritakan lah. Okay, aku rasa semua orang tahu tentang tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali. So kat sini kita nak cerita tentang kronologi, kisah penuh, ataupun mungkin korang yang tak clear, yang tengok headline tapi tak tahu cerita panjang macam mana, mungkin kat sini korang boleh refresh, korang boleh revise kan. So bila nak borak dengan kawan tu, kita tahulah apa point kita nak bercakap. Alright, so jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa, lepas tu kita go through cerita ni. Roll it. So guys, kita nak cerita tentang apa yang jadi dekat Batang Kali macam aku cakap. Okay, kita go through dengan kronologi ni lah. Macam aku cakap lah, kita ni dikejutkan dengan satu bencana besar yang telah pun meragut puluhan nyawa. So antara yang berlaku pada pagi tersebut, kita tahu orang kata dengar bunyi dentuman dan sebagainya kan. Dan kalau korang nak tahu guys, ini adalah kejadian bencana kedua terbesar selepas tragedi Highland Tower pada tahun 1993 yang ketika itu telah pun meragut 48 nyawa. Macam yang semua tahu, kejadian tanah runtuh yang berlaku di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali adalah berlaku pada jam sekitar 2:30 pagi. Okey, nak jadikan cerita guys, Fathers Organic Farm ni terletak 4 km daripada Genting Highlands, and dia merupakan tapak ladang sayur yang mempunyai tapak perkhemahan di sebelahnya. Tempat ni memang menjadi destinasi tumpuan lah penggemar-penggemar aktiviti luar, terutamanya yang suka berkemah, sebab kat sana ada scenery yang cantik gila, pemandangan dan suasana dia nyaman, dingin kan. Biasalah nak sampai Genting kan. Tapi dia ada satu isu kat sini. Dia orang kata tapak perkhemahan ni tidak mempunyai lesen aktiviti perkhemahan. Mereka hanya mempunyai lesen kelulusan menduduki untuk tanaman sayuran organik sahaja. So aku rasa benda ni mungkin add on daripada tuan tanah lah. Okay, so kita nak cerita tentang runtuhan, macam mana bermula dan sebagainya. Okay, runtuhan ni bermula di tanah kerajaan di tepi jalan raya dan bukannya di tapak perkhemahan. Ini fact dia guys, korang kena tahu, sebab ramai orang keliru. Dia ingat kebun sayur tu yang runtuh. Bukan, tapi ini adalah tanah kerajaan yang berada di tepi jalan raya. Okey, kejadian ini pada awalnya dilaporkan melibatkan 94 orang. Tetapi amount tu berkurangan jadi 92 orang sebab ada masalah pendaftaran pada waktu itu, di mana mereka check balik, dia orang go through balik, baru dia perasan ada seorang ni pergi letak nama dia sampai 2 kali. So kat situ dah ada, orang kata apa, tak samalah, tak tally lah dia punya jumlah orang tu kan. And difahamkan juga 61 orang selamat dan cedera ringan, manakala 31 daripada mereka telah pun terkorban, dan angka itu melibatkan 18 orang dewasa dan 13 orang kanak-kanak. Dan mangsa yang tercedera dihantar ke Hospital Selayang, Hospital Kuala Kubu Baru serta Hospital Kuala Lumpur, manakala mangsa cedera ringan telah pun dirawat di Balai Polis Hulu Yam Bahru. Mangsa yang kebanyakannya pada ketika itu datangnya daripada keluarga guru sekolah SJKC Muncung yang bercuti di sana. And menurut mangsa-mangsa yang terselamat, beberapa hari sebelum kejadian ini berlaku, dikatakan cuaca kat sana memang baik sahaja, berangin sejuk macam biasa, and paling teruk pun adalah hujan renyai sikit-sikit lah dia kata. Tapi tak adalah kata sampai hujan lebat diorang tak boleh berkeluar, tak ada. Dia kata hujan renyai je dia kata. Tapi dia kata malam tu sebelum jadi kejadian tanah runtuh ni, diorang ada dengar satu dentuman kuat, macam bunyi guruh lah waktu tu. And diorang ingat benda tu guruh lah, so diorang ni agak lambat sikit nak bertindak, sebab mungkin diorang macam bersangka baik lah dengan keadaan tu kan. And runtuhan ni guys, kalau kau nak tahulah dia punya besar berapa banyak yang jatuh tu, dia orang kata runtuhan ini dianggarkan setinggi 30 meter dan seluas 1 ekar yang melibatkan 3 sektor di tapak perkhemahan tersebut, iaitu okey, ni sektor A, Hillview, sektor B, Farmview, dan sektor C, Riverside. So ada 3 sektor ni habis.
tertanam. Menurut penghulu Mukim Ulu Yam, Muhammad Nabil Salihat, dia menyatakan ini kali pertama berlakunya tanah runtuh di kawasan Batang Kali ni, dan last kali pun berlaku pada tahun 2016 macam tu, tapi di kawasan yang lain lah, which is di Serendak. So dia pun, yalah, benda bencana alam ni kita memang tak boleh expect kan guys. So guys, kita nak cerita tentang operasi mencari dan menyelamat SARS. Macam mana dia orang cari mangsa-mangsa yang tertimbus, macam mana dia menyelamatkan mereka yang ada dan menjumpai beberapa mayat yang yalah orang kata akibat benda ni kan. Okey, beberapa agensi telah pun terlibat dalam proses mencari dan menyelamat ini, termasuklah 27 anggota bomber, 25 anggota Angkatan Tentera Malaysia, 8 anggota Angkatan Pertahanan Awam, 3 anggota SMART which is Pasukan Mencari dan Menyelamat Malaysia, serta beberapa lagi anggota Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan 12 ekor anjing dan 9 jengkaut juga telah pun disediakan untuk membantu operasi mencari ni guys. So kita cerita dulu pasal anjing pengesan ni. Diorang ni adalah beberapa cerita tentang anjing yang ada kat sana kan, sebab anjing ni memainkan peranan yang penting sebenarnya kan. Kau tahu kan hidu dia memang gempak gila kan. Okey, antara anjing pengesan K9 yang terlibat antaranya namanya Frankie, Dante, Blake, Pop dan beberapa yang lain lah. Dia tak senaraikan semua. And diorang kata bila polis sampai kat kawasan tu, pihak berkuasa sampai kat lokasi tu, keadaan dah jadi huru-hara. Sebab kat situ mangsa dah mula panik, ada yang dah menjerit minta tolong, ada yang dah melalak-lalak dan sebagainya. And aku ada terbaca juga, diorang kata ada juga mangsa-mangsa yang tertimbus tapi dia boleh bergerak lagi. Diorang sempat menyalakan lampu sulofon diorang, and ada juga yang terperangkap dalam kereta pada waktu tu. Dan diorang apa lagi, diorang just bunyikan horn untuk meminta bantuan daripada pihak berkuasa pada waktu itu. Okey, mangsa yang terperangkap di dalam kereta ialah seorang wanita bersama dengan anaknya, namun anaknya telah pun didapati terkorban selepas dikeluarkan. Ini cerita dia lah. Dan semasa operasi dijalankan, alat pengesan pengera tanah juga dipasang bagi memantau risiko runtuhan kerana berkemungkinan akan berlakunya kegolongsoran tanah. Pencarian ditumpukan di sektor A, Hillview, dan juga sektor C, Riverside. Sebab dekat dua sektor ni dikatakan lokasi utama kebanyakan mangsa tertimbus. And pada hari pertama guys, mangsa dijumpai seramai 21 orang, dan ketika itu 10 orang masih lagi belum ditemui. And ada juga cerita pada hari yang ketiga, which is tadi kan, anjing K9 itu kan, nama dia Blake. Dikatanya telah pun kecundang. Anjing pun penat baik nak cari kan. Kau bayangkan kalau anjing pun penat, macam mana kita punya pihak-pihak yang terlibat pada waktu tu kan. Dia orang kata Blake ni lepas dah 2 hari berturut-turut dia dah cari, dia ni terpaksa direhatkan kerana terlalu penat. And waktu itu juga dia orang punya pihak berkuasa ni, dia orang kata anjing K9 ni kena bergilir-gilir lah bagi mengelakkan kepenatan, kerana pada hari pertama ada anjing yang telah pun tercedera dalam operasi tersebut lah. Aku faham lah benda ni kan. Kalau kau kerah daripada pagi sampai malam kan, memang tak cedera, penat itu biasalah. Dia pun boleh penat apa kan. And pada hari ke-6 guys, 4 alat pengesan Ground Penetrating Radar GPR pertama kali digunakan untuk mengesan jasad mangsa bagi membantu operasi pencarian ini. GPR ini dikatakan boleh mengesan mayat sejauh 5 meter di dalam tanah. Mangsa yang ke-26 iaitu Eric Wong Chai Chong yang ditemui berpelukan dengan seekor anjingnya yang telah mati di sektor B. Itulah tu. Yang ni aku ada baca juga pasal Uncle Eric ni kan. Dia orang kata sehidup sematilah dengan haiwan peliharaan je. And pada 22 bulan 12, mangsa yang ke-27, 28, 29 dan 30 telah pun ditemui di dalam kemah tertimbus sedalam 7 meter di sektor C. 2 daripada mereka ialah kanak-kanak dan 2 dewasa termasuk seorang wanita. Macam itulah cerita dia. Alah, kan kita bukan nak cari apalah, sebab yelah, kita tahu kan tanah ni bila dia dah jatuh memang laju gila. And tak silap aku, proses pencarian ni juga memakan masa disebabkan cuaca yang kurang baik dan tempat dia berisiko lah sebenarnya kan. And macam aku cakap tadi lah, anjing tu pun penat. Hari-hari dia orang dok cari mangsa siapa yang tak jumpa. Sampailah dia orang dah sampai ke mangsa 30. Yang tinggal satu lagi ni, mangsa yang terakhir ni.
Yang ini memang susah sikit nak cari. Sebab macam-macam faktor lah. And mangsa yang terakhir ni guys, diorang sampai cari dekat sungai. Sebab dekat kawasan runtuhan tu memang diorang tak jumpa. Kau bayangkan betapa susahnya nak cari mangsa yang terakhir ni. Sampailah ke hari yang ke-9 guys, which is pada 24/12/2022, pihak Pomba yang mencari jasad Eng Shao Chi, yang di mana dia ni merupakan mangsa terakhir dijumpai di sektor A, di mana kat situ diorang ada nampak ada satu cair hitam tau keluar daripada tanah, and diorang start lah menggali dekat kawasan itu, and diorang jumpalah mayat Eng Shao Chi ni yang berbungkus di dalam satu sleeping bag yang dipercayai milik beliau lah. So berakhirlah guys operasi pencarian mayat-mayat mangsa, which is macam yang aku cakap tadi lah, terkumpul semuanya ada 31 mangsa, and 30 daripada mereka berbangsa Cina, manakala seorang lagi berbangsa Melayu. So macam tu lah dia guys. So guys, lepas dah jumpa, biasalah akan ada siasatan yang berlaku lah. Okay, menurut pakar geologi menyatakan punca tanah runtuh ini disebabkan keadaan tanah yang tepu dengan kelembapan hujan berterusan selama beberapa hari sebelumnya. Keadaan itu menyebabkan struktur tanah yang menjadi lemah dan cerun jadi tidak stabil. Itu biasalah kan, kita tahu yang tempat tu mungkin bukan strategiknya. Bukan kawasan yang boleh berkemah. Mungkin tanam sayur sesuai, kan? Orang kata apa, benda tu adalah satu tindakan berisiko lah. Tapi diorang kata cerun di kawasan tragedi sebenarnya tidak tersenarai dalam cerun-cerun kritikal di bawah pemantauan JMG. And pihak polis pun ada buka kertas siasatan untuk mengenal pasti punca kejadian ini sama ada berlaku disebabkan kecuaian mana-mana pihak ataupun ada unsur-unsur jenayah yang lain. And siasatan dijalankan di bawah Seksyen 304A Kanun Kesiasaan, iaitu menyebabkan kematian tanpa niat, dan Seksyen 290 Kanun Kesiasaan kerana menimbulkan kegusaran awam, serta Seksyen 107 Akta Kerajaan Tempatan 1976 kerana menjalankan operasi tamak perkhemahan di lokasi projek pertanian tanpa lesen. Masa memang tak boleh buat apa lah. And kereta-kereta yang tertimbus dekat sana pun dah berjaya dikeluarkan, and kesemua mangsa telah pun dihantar ke unit forensik Hospital Sungai Buloh bagi mengenal pasti punca-punca kematian. And ada juga ujian DNA dijalankan bagi mengenal pasti identiti mangsa untuk memudahkan waris-waris yang ada. And seramai 77 orang guys telah pun diminta untuk tampil ke balai polis untuk memberikan keterangan mereka, dan antaranya adalah pengendali tapak, pekerja serta anggota pasukan penyelamat, anggota polis, keluarga dan mangsa-mangsa yang terselamat. Dan pada waktu itu juga penduduk tidak dibenarkan curi-curi menggunakan laluan yang ditutup kerana kawasan itu telah pun dikategorikan sebagai kawasan cerun beresiko. And diorang kata kawasan itu mengambil masa lebih kurang setahun juga untuk dibaik pulih. Disebabkan itu jalan Batang Kali Genting ni mungkin akan dibuka untuk satu hala pada bulan Januari 2023 ni. So agak jam juga kat situ kan. Yelah, benda-benda macam ni kita tak expect lah guys. Kita tak boleh cakap lah yang tempat tu, kau dah tahu macam tu, kenapa pergi berkemah situ, kita tak boleh cakap. Kita tak tahu kan. Diorang pun tak tahu tempat tu tak boleh kemah kan. Mungkin lah owner. Ni cerita-cerita dia owner lah kan. Tapi itulah, kita ucapkan salam takziah kepada semua yang terlibat, dan juga orang kata apa, mangsa-mangsa lah, keluarga mangsa-mangsa yang telah pun meninggal dunia akibat bencana ini. So guys, korang yang mana ada planning ke apa, cuba check tempat tu betul-betul dan sebagainya. Kita ni manusia, kita tak boleh lari pada takdir yang telah pun ditetapkan. Terima dengan hati yang terbuka, yang mana hidup lagi, terus baiki diri anda kerana ini tahun baru, tahun depan belum tahu lagi. So macam itulah. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. Acak rasa kalau ada apa-apa silap ke apa semua, korang boleh betulkan kat komen. Ampun dan maaf kalau Acak buat konten yang menguriskan hati sesiapa. Tak ada tujuan lain, just untuk menerangkan apa yang kita semua mungkin tak faham ataupun agak keliru sikit kan. Okay guys, kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you. Assalamualaikum. Bye.